الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin ke surat 8, baris yang ketiga daripada bawah, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka adapun nafsu, maka ia nafsu rupa tubuhnya, tubuh seseorang hamba, dan di dalam sekalian atrafnya, yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Kemudian bagi tubuhnya itu hati, dan nafsu pula hati. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam tubuh manusia. Dan ada pun nafsu. Nafsu ni perkara yang keempat yang menjadi aik, yang menjadi perkara yang menegah, yang menghalang daripada ibadah. Yang pertama yang menghalang daripada ibadah adalah dunia. Yang kedua makhluk, yakni manusia. Yang ketiga syaitan, dan yang keempat nafsu. Kemudian di bawah tu panjang sedikit bicara berkaitan dengan nafsu, sampai kepada bicara awaik, perkara yang menegah daripada ibadah. Ditajuk di hadapan nanti bicara nafsu lebih daripada 30 muka surat panjang bicara berkaitan dengan nafsu. Sebab sekarang dalam kitab Minhajul Abidin membicarakan berkaitan dengan 7 aqabah, 7 bonggok, 7 peringkat dalam pengabdian diri kepada Allah secara ringkas. Secara ringkas terlebih dahulu, kemudian barulah satu-satu aqabah, satu-satu bonggok tu akan dibicarakan secara detail. Bermula dengan ilmu, taubah, awaik, awarik, bawais, qawadih. Satu-satu secara detail. Jadi sampai kepada bicara nafsu, paling panjang bicara antara 4. Dunia, manusia, syaitan, nafsu. Yang paling panjang bicara adalah berkaitan dengan nafsu, yang menghalang kita daripada memperbanyakkan amal ibadah. Memperbanyakkan amal ibadah ni pergi kepada amal-amal ibadah yang sunat. Adapun amal-amal ibadah yang fardu, yang wajib, waktu tetap dah waktu. Sebab sekarang ni bicara di aqabah yang ketiga, aqabatul awaik, ilmu yang pertama, taubah yang kedua, taubah yang sadiqah, taubah yang sebenar-benar telah dilepasi. Jadi apabila dimulai dengan ilmu dan taubah, amal-amal kefarduan tetap dah. Kalau amal-amal kefarduan tidak dikerjakan, maka ilmunya tidak bermanfaat. Maknanya aqabah yang kedua, taubahnya tidak ada. Sebab kalau kewajipan tidak dilakukan, ada ilmu sekalipun, ilmu yang tidak bermanfaat.
Kemudian taubahnya tidak ada lah. Macam mana bertaubah kalau kewajipan tidak ditunaikan, sama ada kewajipan zahir ataupun kewajipan batin. Maksiat zahir ataupun maksiat batin tidak ditinggalkan, tidak ada bicara taubah. Jadi apabila pembicaraan perkara yang menegah daripada ibadah ni, ibadah yang sunat, memperbanyakkan ibadah yang sunat selepas daripada taubah yang sadiqah, taubah yang sebenar-benar. Jadi ibadah yang sebenar, ibadah dengan ilmu, kemudian ibadah sunat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sunat yang dilakukan selepas daripada bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taubah, ibadah sunat, Imam Ghazali menyatakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali buat perumpamaan, tuang hutang tidak akan terima hadiah. Itu perumpamaan. Orang yang memperbanyakkan amal sunat tetapi taubahnya ditinggalkan, Allah Ta'ala tidak akan terima. Perumpamaan tuang hutang tidak akan terima hadiah. Dia berhutang, wajib bayar sampai masa dah serta berkemampuan. Hutangnya tak bayar, takut tuang hutang marah. Nak buat baik dengan tuang hutang yang hutangnya kita tak bayar, kita pun hantar hadiah. Adakah tuang hutang terima hadiah yang kita hantar? Pasti tidak terima. Sebab nak ingat jasa ditolong kita masa kita kesempitan, nak atau hadiah, beres hak wajib dahulu hutang tu. Lepas tu barulah atau hadiah. Ini perumpamaan. Kalau taubah yang wajib ijma' ulama tidak dilakukan, kemudian perbanyakkan amal sunat untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat redha Allah macam mana taubahnya tidak? Nah ni. Itu kalau tidak dimulai dengan taubah, amal ibadah sunat tidak akan diterima. Sekarang ni bicara amal ibadah yang sebenar dengan ilmu yang diterima oleh Allah dengan taubah. Kemudian ada 4 perkara yang menegah daripada amal ibadah. Imam Ghazali memulai dengan dunia. Apa di dunia? Itu kena bicara asing lah pula. Sebab kita ni Tuhan jadikan kita atas dunia. Tuhan jadikan kita atas dunia. Kemudian dunia tu pula yang menjadi penghalang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walha dunia ni mazra'atul akhirah. Apa kata mazra'atul akhirah? Di dunia ni tempat bercocok tanam. Tempat bercocok tanam untuk terima hasilan di hari akhirah. Itu hikmah Allah Ta'ala lahirkan kita, jadikan kita atas dunia. Tiba-tiba dunia tu pula yang menegah kita daripada amal ibadah. Walha di dunia lah tempat kita bercocok tanam untuk terima hasil di hari akhirah. Dunianya hak mana? Apa di dunia? Dan apa di akhirah? Itu akan dibicara dalam kitab-kitab tasawuf. Kitab penawar bagi hati contohnya akan bicara apa dia dunia dan apa dia akhirah. Dia takrifan dunia ni banyaklah. Di antara takrifan yang masyhurnya, dunia adalah perkara yang tidak bermanfaat selepas daripada mati. Pada tak ada manfaat lepas daripada mati. Itu dunia. Setengah mengatakan dunia ni perkara yang tidak akan bersama dengan kita selepas kita mati. Lebih kurang je maksud dia ni. Dunia perkara yang tidak bermanfaat lepas dia mati. Setengah letak takrifan dunia perkara yang tidak bersama kita lepas dia kita mati. Sama je maksud dia. Yang tidak bermanfaat lepas dia mati
yang tidak bersama lepas dia mati, sama dia maksud walaupun bunyi lain. Ada ni. Tapi kalau perkara rupa dunia tapi bermanfaat lepas dia mati, bersama kita lepas dia mati, sebab dunia ni termasuk harta benda dan anak pinak. Itu dunia belaka, tu perhiasan dunia. Harta perhiasan dunia, anak pinak perhiasan dunia. Dunia mana ni? Harta yang setakat dunia saja, tidak bermanfaat lepas dia mati, tidak bersama kita lepas dia kita mati. Tapi kalau harta dunia bermanfaat lepas dia mati, harta dunia yang kita sedekah jariah, itu bermanfaat lepas dia mati. Harta dunia yang kita tinggalkan untuk dipusakai oleh anak-anak yang soleh, harta tu bermanfaat lepas daripada kita mati. Dan harta yang dipusakai oleh anak-anak yang soleh akan menjadi bekalan kita dalam kubur, maknanya masih lagi bersama dengan kita. Hak sedekah jariah, tu yang bermakna lepas dia mati, pahala berpanjangan lepas dia kita mati, makna bersama dengan kita. Dan termasuk juga harta yang kita tinggalkan untuk dipusakai oleh anak-anak yang soleh, bermanfaat pada kita lepas dia kita mati dan tetap bersama kita lepas dia kita mati. Itu dipanggil akhirah, dia tak panggil dunia. Jadi harta benda dunia jadi bekal akhirah, bukan hanya sedekah jariah. Sebab ada orang yang faham tinggal apa gak harta kepada anak-anak, jadi dunia belaka, tak akan jadi bekal lepas dia mati. Kita infak belaka, nak infak belaka, infak lah. Tetapi jangan salah faham, jangan kata harta yang ditinggalkan dipusakai itu tidak ada manfaat. Jangan berfaham seumpama tu. Kalau harta yang ditinggalkan tadilah digunakan oleh anak yang soleh, itu manfaat untuk kita. Jadi maknanya anak yang soleh yang menggunakan harta kita untuk melakukan amal ibadah, kita dapat pahala daripada dua sudut. Kita dapat manfaat daripada dua sudut, bersama dengan kita daripada dua sudut. Mana? Harta tu milik kita, kita dapat manfaat bersama kita. Anak tu kita dah sendiri. Pada ni, diri anak tu kita dah sendiri. Mana harta tadi, kalau kita sedekah kepada orang lain, suku zakat, bermanfaat kepada kita bersama kita lepas mati. Anak kita semata-mata melakukan ketaatan yang tidak menggunakan harta kita, manfaat kepada kita bersama dengan kita lepas kita mati. Tapi harta yang kepunyaan kita digunakan oleh anak yang soleh, kita akan dapat manfaat daripada dua sudut. Maka tu tidak panggil dunia, itu panggil akhirah. Jadi kena faham molek lah berkaitan dengan dunia mana yang menegah daripada amal ibadah, yang mana untuk melapasi dunia kita kena zuhud daripada dunia, kita kena berpaling daripada dunia yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Kemudian kita orang awam ni begitulah, apabila hartanya banyak di kita, yang mana terkadang bercampur dengan nafsu kita sendiri yang berbangga-bangga, yang apa ni, yang bersenang-senang dengan harta. Tu kena jagalah. Sebab kita orang awam nak sucikan hati daripada selain daripada Allah, termasuk dunia itu sendiri atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kena jagalah antara sifat kepujian zuhud dan sifat kecelaan hubud dunia, hubul mal, kasih akan dunia, kasih akan harta. Itu sifat kecelaan. Jadi kita kena mujahadah lah hak sifat kepujian zuhud, sifat kecelaan, kasih akan dunia, kasih akan harta. Hak dunia tadi kita kena faham dah takrifan dia. Kasih macam mana yang dicela pada syarak, sebab kita memang kasih, memang sayang kepada dunia. Tak kasih, tak sayang kepada anak bini. Tak kasih, tak sayang pada anak bini, itu dunia. Kasih akan dunia dicela pada syarak.
Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Kasih akan dunia menjadi punca bagi tiap-tiap kesalahan. Tapi di antara dunianya anak bini. Kita kasih tak akan dunia? Kita kasih anak bini kita. Kita ada harta benda, kasih ke tak? Tak kasih kepada rumah tangga, tak kasih kepada tanah air, tak kasih kepada apa-apa yang ada di kita, kenderaan ke. Maknanya kalau orang nak pinjam, beri agak-agak. Agak kalau ni kereta comel-comel, mewah-mewah, orang nak pinjam. Tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Apa benda nak pinjam? Kereta pun nak pinjam. Kenapa tak boleh nak beri? Sebab kasih sayang. Jadi kasih akan dunia dicela. Kasih qada mana? Ni kena bahas pula. Kasih qada mana? Kemudian sampai peringkat tidak ada dunia di hati. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Makna pasti kita kasih akan dunia, kasih akan anak isteri, kasih akan harta benda. Tapi kasih manakah yang dicela pada syarak? Kasih manakah yang merugikan akhirat? Dia ada dua peringkat. Kasih manakah yang dicela pada syarak? Kasih manakah yang merugikan akhirah walaupun tidak dicela pada syarak? Sama juga dengan bicara zuhud. Ada zuhud yang wajib, ada zuhud yang sunat. Kalau tidak ada zuhud yang wajib, mudarat kita di hari akhirah. Kalau tidak ada zuhud yang sunat, maka merugikan akhirah kita. Jadi dua peringkat. Zuhud yang wajib kalau tidak ada di kita, memanglah mudarat akhirah kita, itu kewajipan. Tidak ada zuhud yang sunat, maka merugikan akhirah kita. Dia ada peringkat-peringkat. Jadi apabila kasih akan dunia, bila kasih akan harta, timbul bakhil. Bakhil manakah yang dicela pada syarak? Bakhil manakah yang merugikan akhirah walaupun tidak dicela pada syarak? Jadi ayat-ayat peringatan kepada orang bakhil, hadis-hadis peringatan kepada orang bakhil, kena letak bakhil yang dicela pada syarak, yang merugikan, yang memudaratkan akhirah. Jangan kita mari ceramah nak kutip derma, kita pergi baca ayat peringatan kepada bakhil yang dicela pada syarak. Kita pergi baca hadis peringatan bakhil dicela pada syarak. Ketika kita nak kutip derma, sedekah yang disunatkan, yang mana orang yang bakhil daripada sedekah yang disunatkan, itu bukan bakhil dicela pada syarak. Itu bukan termasuk bakhil yang diperingatkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Itu bakhil yang merugikan akhirah. Bakhil yang merugikan akhirah. Tapi terkadang orang mari ceramah nak kutip derma, dia baca ayat berkaitan dengan bakhil yang dicela, bakhil yang mazmumah. Pada ni nak bicara bakhil yang mazmumah ni siapa? Marilah orang pejabat agama nak ceramah bab zakat. Jabat orang mari nak ceramah bab zakat. Dia akan cerita bakhil daripada zakat. Mana ayat-ayat yang memperingatkan balasan akhirah bagi orang bakhil? Itu betul. Sebab itu bakhil daripada kewajipan. Dia mari ceramah bab zakat. Orang jabat agama lah contohnya, tak kira lah. Mari jabat agama ke, orang baca kitab ke, tak kira lah. Maka diceritalah berkaitan dengan macam mana ayat Al-Quran memperingatkan kepada orang yang bakhil. Bakhil mana? Bakhil daripada zakat yang wajib. Betul ayat tu. Tapi mari nak kutip derma, itu sedekah yang sunat, bukan sedekah yang wajib. Tapi didatangkan ayat peringatan kepada bakhil yang dicela pada syarak. Apa ni? Salah guna tau. Salah guna panggil. Istilah sekarang orang panggil apa? Tunggang agama. Ke apa? Sekarang ni istilah orang sekarang ni kan, tunggang agama. Tunggang agama ni mana tak molek tau. Kita kata tunggang agama, memang kita kena naik, kita bergerak atas agama, tapi tunggang tu tak betul lah maksud dia nya.
Itu bakhil daripada yang sunat yang merugikan. Rugi tu memang rugilah. Rugi tu memang rugi. Sebab apa? Sebab lepas dah mati kita minta nak kembali. Sebab apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku nak sedekah. Aku nak sedekah. Lepas dah mati tu. Itu perkara gaib. Kita wajib imani sebab ayat Al-Quran yang beritahu. Fa asaddaqa wa aku minas salihin gitu. Minta tempoh. Lepas masa mati minta nak tangguh, nak tempoh. Sebab apa? Aku nak sedekah. Dan aku nak melakukan amal yang soleh. Ada ni. Tu cerita-cerita hak bakhil yang merugikan hari akhirat. Lepas tu kata kena dua peringkat kena letak molek. Hak wajib hak mana, hak sunat hak mana, hak dicela pada syarak hak mana, hak ni hak merugikan akhirahnya hak mana. Dia ada peringkat-peringkat dia lah pulaknya. Lepas tu lah bicara berhati ni dia kena beralus. Kalau tak kena bicara gak dia akan salah faham. Salah faham berkaitan dengan sifat-sifat hati. Dia tak beralus akhirnya ilmu bicara hati, ilmu tasawuf akan difitnah oleh orang. Tu ngaji tasawuf lah tu. Tinggal kerja-kerja. Sebab apa? Sebab tambuh dunia. Tu. Padahal tasawuf tidak seumpama tu. Mana apa ni? Salah pemahaman ilmu tasawuf akan difitnah. Akan dicela oleh orang. Sebab apa? Sebab salah bawakan. Ini bicara berhati. Dia kena satu-satu tu. Dunia hak mana, kasih akan dunia, zuhud hak mana. Dia ada bicara. Dia ada peringkat-peringkat belaka. Dia ada peringkat-peringkat belaka. Kalau kita bicara sifat mahmudah pun sama. Zuhud ada peringkat-peringkat dia. Tawakul ada peringkat-peringkat dia. Syukur ada peringkat-peringkat dia. Ikhlas ada peringkat dia. Taubah pun dia ada peringkat dia, level dia. Ikhlas, mukhlisin, muhibbin, muwahhidin. Dia ada ni. Nak tahu ni hak ikhlas. Ikhlas yang wajib ada, ikhlas yang sunat. Dia ada peringkat-peringkat. Pada ni. Hak peringkat-peringkat tu kena tu molek lah. Kena tu molek hak peringkat-peringkat dia tu. Dia tak boleh nak lopak-lopak. Apa dia tawakul contohnya. Umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Tu peringkat biasa orang ceramah seumpama tu. Tawakul berserah kepada Allah umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Macam mana mayat serah kepada yang memandikan mayat? Macam mana mayat? Tegur saya sebutnya, dia sebut kata senyak dik. Ada senyak dik? Ada senyak dik? Senyak tupah. Senyak dik. Sebab apa? Sebab kalau mayat bunyi, larilah tukang mandinya. Mayat bunyi, kasurnya gosok, larilah tukang mandi. Mana apa ni? Tawakul umpama mayat dengan yang memandikan senyak dik. Itu tawakul peringkat arifin. Kita tawakul rukunnya kena buat asbab. Tanpa buat asbab dia tak panggil tawakul, dia panggil umniyah. Angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Sampai tahap dia, tu bicara lain. Hak umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Tapi biasa orang ceramah seumpama ni. Kita nak kena tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Itu tawakul peringkat arifin, peringkat awliya. Hak tawakul kita peringkat syariah, rukun tawakulnya ada. Apa rukun tawakulnya? Kena buat asbab, dia kena ada perbuatan. Baru dipanggil tawakul. Iqilha wa tawakkal Allah, kata Nabi. Ikat oleh kamu akan unta dan berserah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sahabat tu unta dah ikat. Dia kata dia berserah kepada Allah. Ada rezeki, unta tu tak lari. Tak ada rezeki, unta tu akan lari. Dan Nabi kata ikat oleh kamu akan unta dan berserah oleh kamu akan Allah. Kena ada perbuatan dahulu. Ikat. Kalau tak ada rezeki, terlucu. Kalau tak ada rezeki, orang yang lucu kan. Gitu je lah. Mana kena faham satu-satu ni. Ini sumber.
Di antara ilmu yang wajib fardu ain kepada kita belaka tu. Tu bukan ilmu-ilmu hak fardu kifayah. Bukan ilmu-ilmu hak sunat bicara fadilah, bukan. Pada ni. Bicara bab zuhud, bicara bab uzlah, bicara bab nak berperang dengan syaitan, nak mujahadah dengan hawa nafsu. Ada ni. Sebab itulah kita selepas bicara taubah, bicara ilmu dan bicara taubah. Kalaulah dengan dunia sampai ke ilmu fardu ain ketinggalan, tu tak ada bicara tu. Tu tak ada bicara. Kalau kerana dunia, kerana manusia, kita sampai ke hak akabah ilmu pun tak selesai. Kejarnya ilmu dunia belah-belah tahun, daripada budak laginya kejar dunia dan diterak dengan matlamat dunia, diterak dengan matlamat dunia oleh ibu bapa kita, keluarga kita, persekitaran kita. Belajar tinggi-tinggi. Kenapa? Kerana untuk berjaya dunia, kebanggaan dunia, redha Allah tidak dibicarakan. Semata-mata matlamatnya dunia. Jadi kalau dunia sampai ke ilmu tidak dibicarakan, waktu tak ada. Lepas kemudian kita nak memperbanyakkan amal ibadah sunat, sama juga ilmunya kita kesampingkan, maka taubahnya tidak ada, maka itu tidak ada ibadah. Itu tidak ada ibadah. Sebab nanti akan masuk bicara ilmu secara khusus kok, satu-satu mazali akan susun. Satu-satu. Ilmu tauhidnya macam mana, ilmu fiqhnya macam mana, ilmu tasawuf fardu ainnya macam mana. Tanpa ilmu tauhid, kata mazali, terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, ibadah kamu jadi debu yang berterbangan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau akidah terpesong tu sampai tahap kufur, ijma' ulama, wajib diqadakkan kembali semayang, wajib diqadakkan kembali puasa, wajib kena pergi Mekah semula. Sebab apa? Sebab Mekah gidah tu tidak sah. Sebab apa? Sebab berpegang dengan akidah yang kufur, ijma' ulama. Tak belajar ilmu fiqh, beramal ibadah dalam masa puluh-puluh tahun, tapi tidak menepati hukum. Tidak menepati hukum. Bicara bab syarat rukun, bicara bab syarat bagi rukun, bicara bab syarat berjemaah. Bicara bab syarat bagi rukun, hanya bicara berkaitan dengan komponen dalam niat yang wajib kepada kita pun tak lepas. Saya ada bicara dalam kelas, bicara komponen niat hok panjang. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Pengong. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Panjang tu. Kita nak kena pendek. Nak kena pendek. Nak kena pendek. Sebab kita tak sempat nak niat panjang tu, kita potong hak sunat. Mana hak wajib, mana hak sunat. Nak kena tahu lah, sebab kita nak pendek ni. Nak niat macam mana saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Niat menghadap kiblat tu sunat. Menghadap kiblat tu syarat sah semayang. Niat kerana Allah sunat. Kerana Allah tu syarat untuk dapat pahala semayang. Tapi niat menghadap kiblat sunat, niat kerana Allah sunat. Menghadap kiblat tu syarat sah semayang. Kerana Allah tu syarat untuk dapat pahala semayang. Faham tak ni? Panjang. Kita memang tak mampu nak niat seumpama tu. Jadi kita kena potong. Nak potong hak mana? Ada kata nak potong sahaja aku semayang lah. Ada kata nak potong fardu lah. Sahaja aku semayang zuhur sudah lah. Fardu tak payah bubuh lah. Fardu zuhur dah kan. Takkan nak sunat zuhur pula. Mesti fardu zuhur. Jadi nak potong hak wajib. Sahaja aku semayang tu kosak. Fardu tu ta'arruf. Makna apa? Maknanya bab fiqh pun tak lepas hak fardu ain. Hanya berkaitan apakah yang wajib kita niatkan.
Ni hak Mazali kata terkadang buat amal ibadah puluh-puluh tahun tapi tidak menepati syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kamu tidak menyedari. Dan nak sedar macam mana tak ada pun sudah semayang nampak tulis semayang sah ke semayang tidak sah ke, tak ada. Bila menyedari lepas daripada mati, tak ada tiang agama sembahyang, tak ada lah amal-amal ibadah yang lain. Ada ni bicara bab sembahyang berjemaahnya tiap-tiap 5 waktu, syarat berjemaahnya tak pernah belajar pun. Muafiq masbuknya nak sebut pun tak pandai. Nak sebut pun tak pandai. Nak minta supaya jelaskan muafiq masbuk. Yang bercakap tu hebat dah lah. Tapi nak sebut muafiq masbuk, nak sebut perkataan muafiq masbuk, saya tanya semula. Sana sebut apa? Sebab apa? Tak faham perkataan muafiq masbuk tu. Tak boleh nak sebut. Sebab apa? Sebab tak pernah belajar pun. Itu syarat untuk sah berjemaah sebagai makmum. Tak ni. Itu kalau bab fiqh. Kalau bab tasawuf pula, panjang Mazali akan cerita. Kalau bab tasawuf, terkadang engkau mengerjakan, terkadang engkau meninggalkan kefarduan yang ijma' ulama'. Taubahnya ditinggalkan, ikhlas ditinggalkan, syukur sabar ditinggalkan. Itu ketaatan batin yang ijma' ulama'. Perintah Al-Quran, sebagaimana Quran perintah aqimus salah, diri oleh kamu akan sembahyang. Quran perintah, kita pun bersembahyang. Falyasumhu, dan berpuasa oleh kamu, perintah Al-Quran, kita pun pasti berpuasa. Tapi perintah taubah, fatubu ilallah, Al-Quran yang sama. Washkuru, bersyukur oleh kamu, Al-Quran yang sama. Tapi ketaatan batinnya ditinggalkan, kata Mazali. Tetapi engkau masghul, engkau berbimbang dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat yang sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kewajipan, kefarduan hak batin yang ijma' ulama' tidak ditunaikan, tiba-tiba masghul, berbimbang, bersibuk dengan sembahyang sunat, puasa sunat. Mazali datangkan 2 contoh. Tak datangkan contoh mengaji Al-Quran ke. Sebab apa? Hak ni 2 ni ibadah sunat, hak nombor 1, hak paling lebih. Sembahyang sunat lah ibadah sunat yang paling lebih. Puasa sunat ibadah sunat hak nombor 2 lepas daripada sembahyang sunat. Hak sunat-sunat lain tu Mazali tak datangkan contoh lah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mazali terkadang Mazali kata tinggal perkara yang mubah, perkara yang harus. Mana? Tinggal makan minum siang hari, tinggal tidur, perkara harus kerana nak qiyamul lail, amal sunat. Tinggal makan minum siang hari kerana nak berpuasa sunat. Tetapi engkau mengekali maksiat batin, mengekali riak, haram ijma' ulama'. Takabur, haram ijma' ulama' dosa besar. Hasad, haram ijma' ulama' dosa besar yang mewajibkan neraka. Perkara harus tinggal. Tidur malam harus je, isyak kita semayang dah. Orang bang subuh bangunlah. Dia kurangkan tidur. Tidur perkara harus. Sebab apa? Sebab nak perbanyakkan ibadah sunat kepada Allah. Tapi riak, ujub, takabur yang haram ijma' ulama', yang dosa besar, yang mewajibkan neraka, Imam Ghazali, kita tidak tinggalkan, kita kekalkan. Ini sebab apa? Sebab tidak dimulai dengan ilmu tasawuf. Pada ni maka Mazali kata tidak ada sesuatu perolehan pun bagi kamu. Tuhan tak akan terima. Mana Tuhan terima perkara ketaatan kita dalam keadaan kita yang pertama meninggalkan kewajipan batin, yang kedua mengekalkan maksiat batin, mengekalkan maksiat batin. Wa amal sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, mengaji Al-Quran serta riak, serta takabur, serta hasad. Ada ni maknanya buat amal sunat tapi maksiat haram ijma' ulama' kita tidak tinggalkan. Sebab apa ni? Sebab tidak dimulai dengan ilmu tasawuf, ilmu hak wajib fardu ain kepada kita. Sebab apa? Sebab kita dahulunya tak belajar fardu ain kerana dunia,
kemudian apabila tu nak amal ibadah tidak dimulai dengan ilmu, itu tak ada. Itu hanya tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan saya sebut dah terdahulunya di muka surat 35. Terkadang syaitan menipu daya anak Adam dengan syaitan menyuruh, mendorong, menarik kepada kebajikan, tetapi bukan kebajikan. Syaitan dorong kita bangun malam, qiyamul lail, puasa sunat, mengaji Al-Quran, berzikir, tapi disertai dengan riya, ujub, takabur, hasad, yang mana tidak akan diterima sama sekali oleh Allah. Jadi kita kalau seumpama ni, orang ni akan jadi bahan gelak ketawa syaitan, jadi permainan syaitan juga. Tapi kalau kita balik pada ilmu apa yang dinyatakan oleh kitab Minhaj ni, memang jelas, nyata sangat-sangat. Memanglah tipu daya syaitan kalau kita rajin buat amal sunat, tetapi kita mengekalkan perkara maksiat yang haram ijma' ulama. Cuma oleh kerana maksiat tu maksiat batin. Kalau maksiat zahir memang tak ada. Tak ada orang yang berjudi tak tinggal, mabuk tak tinggal. Berjudi tak tinggal, mabuk tak tinggal. Tiba-tiba dia rajin sembahyang sunat. Dia berjudi pun dia puasa sunat hari tu. Contohlah, faham tak ni? Dia mabuk pun mabuk sebelah malam je. Sehari dia tak mabuk, dia puasa sunat. Kita kata memang orang gila. Tuan nak terima macam mana amal sunat kamu? Berjudi dosa besar kamu tidak tinggalkan, minarat dosa besar kamu tidak tinggalkan. Seolah-olahnya kamu mempermainkan ibadah kepada Allah. Main yang gitu. Tak? Maknanya kita pun akan kata mempermainkan, kita akan marah. Kamu ni rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin baca Quran. Lepas tu hak judi hak nak meka contohnya, nak meka dah poket. Tapi ngaji Quran. Orang kata mana? Memang kata seperti menghina. Tuhan tidak akan terima. Macam mana dengan sembahyang sunat, puasa sunat, mengaji Al-Quran, riak, wujud takabur, yang sama dengan berjudi minum arak, haram ijma' ulama, dosa besar yang mewajibkan neraka, sama macam berjudi minum arak. Tapi kalau hak zahir tadi, tak ada orang buat lah, kita kata. Kan ada orang seumpama tu. Ada seumpama tu. Wallahu alam lah. Sebab ada Ustaz tolong kau tegur-tegur bab judi ni. Apa benda pula berjudi? Nombor ekor dok tinggal Ustaz. Lepas tu berjemaah 5 waktu. Siapa dia? Ayah Haji dia kata. Siapa dak royak lah? Ayah Haji. Bukan Ayah Haji Sulaiman tak lah. Bukan Haji Sulaiman. Ayah Haji mana tak tahulah. Maknanya berjemaah 5 waktu. Tapi nombor ekor ada dah bokeh. Maknanya dia tak tinggal nombor ekor dia tu. Tak tinggal nombor ekor dia. Mekah gidah jemaah 5 waktu. Tu Allahu alam lah, mungkin ada masalah tu kot. Siapa ke minta supaya tekan berkaitan dengan nombor ekor tinggal. Jadi kita nombor ekor tinggal surah bala ni tak pun nak tekan mana lah, sebab kita pun tak kenal pasal mana nombor ekor pun kita tak tahu. Tapi ada seumpama tu. Memang pelik lah kalau ada seumpama tu. Maknanya hak mengekalkan dosa-dosa besar zahir, tetapi memperbanyakkan amal ibadah sunat tak berlaku. Tapi mengekalkan maksiat batin yang haram ijma' ulama, yang dosa besar yang mewajibkan neraka juga, sebagaimana hak maksiat zahir judi minum arak, tapi rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin contohnya membaca Al-Quran, itu tidak akan diterima oleh Allah. Mana apa tu? Ilmu tidak didahulukan dengan ilmu tasawuf. Itu tak ada bicara. Sekarang ni dak ni ilmu beres, taubat sedekah beres, nak memperbanyakkan amal sunat. Ada 4 perkara yang menjadi awaik yang menegah daripada melakukan amal ibadah sunat dengan dunia, manusia, kemudian syaitan, kemudian nafsu. Jadi kita baca tadi hak nafsu tu, kita baca semulalah. Sebab dalam kitab kita walaupun secara ringkas, nafsu tu agak panjang sedikit bicara. Dunia tidak dibicarakan mana, makhluk pun tidak dibicarakan mana, syaitan pun tak dibicara. Nanti sampai tempat dia bicara panjang lah. Sebab ini secara kasar terlebih dahulu. Tapi bab nafsu ni dia panjang dah sedikit bicara.
Walaupun di sini hanya bicara secara kasar sahaja, sebab yang panjang bicara adalah nafsu. Sebab nafsu ni adalah kita sendiri bersama dengan kita. Kita tidak boleh nak hapuskan nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak jadi manusia dah lah. Jadi malaikah lah kalau tak ada nafsu. Sebab malaikah tak ada nafsu, ada akal. Binatang ada apa ni? Kita manusia ada akal, ada nafsu. Malaikat ada akal, nafsu tak ada. Binatang ada nafsu, akalnya tiada. Kita ada kedua-dua. Sebab itulah kita manusia ni, dia akan naik melebihi malaikat. Sebab apa? Sebab setengah nafsu kita taat akan melebihi malaikat dan akan turun lebih hina daripada binatang. Sebab binatang tu tak ada akal, nafsu semata-mata. Kita ada akal, tapi dikontrol oleh nafsu semata-mata, akan lebih hina daripada binatang. Kal an'am balhum adal, Tuhan kata. Seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Mana boleh naik martabat lebih tinggi daripada malaikat. Sebab malaikat tidak ada nafsu, boleh buat amal ibadah lah. Tiba-tiba manusia yang berserta nafsu boleh buat amal ibadah lebih tinggi daripada malaikat. Tapi boleh lebih rendah daripada binatang. Itu bicara perkara nafsu yang diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh.